Terjemah ni kita terjemah dah baru ni, tak? Sekat mana lah terjemah? Tak payah terjemah pula lah. Terjemah dah. Sekat mana hak terjemah? Hak tidak terjemah. Harq, bab harqil hasir, begitu tak? Ini bab membakar tikar. Liyusadda bihi ad-dam, untuk disumbat dengannya darah yang keluar daripada luka. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya bila topi besi dipecahkan di atas kepala Nabi SAW dan luka mukanya, gigi depannya pula terserpih, Ali pergi mari, yakhtalifu bil ma' fil mijan, pergi dan datang membawa air dalam perisai. Fatimah datang untuk membasuh darah dari mukanya. Bila Fatimah melihat darah yazidu 'ala al-ma'i kathratan, melebihi air, darah melebihi air, dan darah tidak berhenti dengan dibasuhkan dengan air itu, amadat ila hasirin, dia pun menuju kepada tikar, dibakarnya tikar itu dan ditampalnya tikar itu pada luka Nabi SAW. Faraqa ad-dam, maka berhentilah darah yang keluar tadi. Babun al-humma min fayhi jahannam. Al-humma min fayhi jahannam, demam itu adalah daripada uap neraka jahannam. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW sabdanya, demam itu adalah sebahagian dari uap neraka jahannam. Oleh itu fa'atfi'uha bil ma', kamu padamkannya dengan air. Nafi' berkata, Abdullah bin Umar selalu berkata, yang selalu berdoa, ikshif anna ar-rijz, hilangkanlah siksaan ataupun kesusahan daripada kami. Diriwayatkan daripada Fatimah bintul Munzir bahawa Asma binti Abi Bakar, bila dibawakan kepadanya perempuan demam, tad'u laha, dia akan mendoakan untuknya. Dia akan mengambil air lalu dicurahnya di hadapan perempuan, di bahagian hadapan perempuan, di kolar, di celah kolar baju dia. Wa qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia selalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menyejukkannya dengan air. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-humma min fayhi jahannam, demam itu adalah sebahagian dari uap neraka jahannam. Fa abriduha bil ma', maka hendaklah kamu sejukkannya dengan air. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma'. Seperti itu juga bab man kharaja min ardin la tulaimuhu, ini bab orang yang keluar dari bumi yang tidak sesuai, secocok dengannya. Diriwayatkan daripada Qatadah bahawa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahawa ada beberapa orang, nasan au rijalan, ada beberapa orang dari kabilah Ukl dan Urainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takallamu bil Islam, dan mereka mendakwa telah memeluk agama Islam. Faqalu ya Nabi Allah, mereka berkata, wahai Nabi Allah, kami ini inna kunna ahla dhar'in, kami ini adalah ahla dhar'in, penggembala. Ahla dhar'in makna penggembala kami. Walam nakun ahla rif, kami bukan ahli kampung, bukan petani, kami bukan petani. Fastawkhamul Madinah, mereka merasakan cuaca di Madinah tidak sesuai dengan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh mereka pergi bersama-sama dengan sekumpulan unta dan seorang penggembala. Wa amarahum ay yakhruju fi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mereka keluar ke satu kawasan lain. Fa yashrabu min albaniha wa abwaliha,
Di sana mereka minum. Nabi SAW suruh mereka minum susu dan air kencingnya. Fantalaqu, mereka pun pergi hingga mereka berada di pinggir Harrah, yang di kawasan berbatu hitam. Kafaru ba'da islamihim, mereka menjadi kafir setelah Islam, yakni murtad wal a'yadzu billah. Wa qatalu ra'iya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaqu adz-dzaud, dan mereka membawa lari kumpulan unta itu. Berita mereka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantar orang-orang untuk mengejar mereka, untuk mengesan mereka lah. Ba'athat talab fi atharihim, menghantar orang-orang yang mencari mereka, menjejaki kesan-kesan mereka. Fa amara bihim, yang ditunggu mereka lah. Fa amara bihim, Nabi SAW memerintahkan supaya dihukum dengan dipakaikan, dicelakkan mata mereka dengan besi panas. Wa qatta'u aydiyahum, dan supaya mereka memotong tangan-tangan mereka. Dan mereka dibiarkan di pinggir Harrah, tanah kawasan berbatu hitam itu, hinggalah mereka mati ala halihim, dalam keadaan begitu. Inilah beberapa hadis yang kita baca malam ini. Babul ladud, ambil sebelah situ, babul ladud. Ini bab obat yang dimasukkan ke sebahagian, ke sebelah mulut pesakit. Sama ada dimasukkan di balik kanan ni kah, ataupun masuk balik kiri ni kah, itu ubat ladud orang panggil. Salah satu bentuk perubatan zaman dulu. Seperti Sa'ud, ubat yang dimasukkan melalui hidung, lepas tu keluarlah cecair-cecair kotor daripada tubuh. Ladud ini dia bubuh ubat, dia kepar-kepar ubat tu besar-besar ibu jari, dia bubuh kemal di ujung mulut ni, sebelah kanan atau sebelah kiri, itu dipanggil ladud. Ubat tu diramu dengan cara sesuai dengan penyakit lah. Cuma itu salah satu cara. Ceritanya begini, iaitu Nabi SAW semasa akhir hayat dia lah, masa dia sakit tu, ni mula-mula dicerita Ibnu Abbas dan Aisyah kata Abu Bakar kucup Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW telah mati. Ini penyempurna saja, oleh kerana hadis ni ada sebutlah sekali, bukan maksudnya. Cuma nak cerita Abu Bakar bila dapat tahu Nabi SAW meninggal dunia, selepas tu dia pergi buka, dia kucup. Ni tak ada maksud sini. Hendaknya Aisyah berkata, ladadnahu fi maradih, yang sebelum dia mati, sebelum wafat tu, kami masukkan ubat ladud ke dalam mulutnya. Sebab ubat ladud ni memang masuk dalam mulut lah, tak ada masuk ke lain. Fi maradih, pada ketika sakitnya. Pada ketika sakitnya itu kami masukkan ubat ladud. Faja'ala yushiru ilaina alla taludduni, dia pun mula mengisyaratkan kepada kami supaya jangan bubuh ubat ladud itu. Jadi dia isyarat, nak kecek tak cakap, isyarat tak sih gitu. Kami pun kata, yang ni ramai-ramai ni anak beranak ni ada tu, ni seperti mana orang sakit tak suka kepada ubat lagu tu lah. Tapi kiranya molek dah kita nak beri ubat ladud ni ke dia ni, dah mungkin dia sakit, kita beri jugalah, biarlah dia larang apa. Begitulah. Bila dia kabar, bila dia sedar selepas pada tu, pesan lah pada tu dia kabar, dia pun kata, bukankah aku telah melarang kamu jangan bubuh ubat ladud, jangan masukkan ubat ladud? Kami pun kata, kami ingat kau seperti mana orang sakit tak suka kepada ubat lagu tu lah. Jadi kami bubuh juga. Nabi SAW pun kata, jangan tinggal sesiapa pun dalam rumah ini
kecuali dimasukkan ubat ladut ke dalam mulutnya dalam keadaan aku melihat, aku nak tengok seorang-seorang kena bubuh sumbat ubat ladut dalam mulut dia, kecuali Abbas, kata dia, buat saudara dia, kerana dia tidak ada pada ketika aku dimasukkan ubat ladut itu. Dia tak ada sekali dalam majlis tu, dia tak ada. Orang lain seorang-seorang kena, lepas tu pakak bubuh habis, kena bubuh, orang tu kena bubuh habis, tak ada pasal-pasal, kalau tidak sakit tu pun kena bubuh. Gitu ceritanya. Baik, seterusnya kita tengok riwayat daripada Ummi Qais. Sudah berapa kali dah kita jumpa hadis ni. Dia kata, saya membawa masuk anak lelaki saya kepada Nabi SAW dalam keadaan saya telah memicit tonselnya yang bengkak itu. Uzrah tu maknanya tonsel yang bengkak, yang mana sekarang ni orang panggil tonsilitis, bengkak tonsel. Saya telah picit tonsel itu sampai berdarah keluar. Nabi SAW kata, kenapa kamu picit anak-anak kamu dengan cara begini? Kenapa kamu picit tonsel anak-anak kamu dengan cara begini? Pastikan kamu mengguna ud hindi, qust hindi, kerana padanya ada 7 penawar. Dia mengandungi 7 penawar. Di antaranya penawar untuk zatul jam, yakni penyakit zatul jam. Sudah berapa kali dah kita sebut ni. Wa yas'atu minal uzrah, dan digunakan sebagai ubat sa'ud untuk penyakit tonsel, untuk penyakit bengkak tonsel, digunakan sebagai ubat sa'ud, yang ni masuk ke hidung ni, masuk ke hidung. Yang ni di apa ni, digiling sampai hancur, sampai betul-betul halus, bubuh dalam air, titik dalam hidung. Itu makna yus'atu. Dan digunakan sebagai ubat sa'ud untuk penyakit uzrah, yang dibengkak tonsel itu. Wa yuladdu min dhatil jam, dan digunakan sebagai ubat ladut dalam bentuk ladut untuk penyakit dhatul jam, ini penyakit apa ni, sesak nafas, penyakit angin dalam dada. Itu dhatul jam juga. Fasami'tu az-Zuhri, saya mendengar Zuhri berkata, bayyana lana ithnatain, dia menyebutkan kepada kami dua saja saat inilah, untuk uzrah dan untuk zatul jam. Sedangkan dia kata tadi 7 penawar, dia tidak terangkan kepada kami 5 lagi. Saya berkata kepada Sufyan, siapa kata? Ali bin Abdullah, yang itu guru kepada Imam Bukhari, kata, saya berkata kepada Sufyan, Ma'mar kata a'laqtu alaihi, yang ni dia tidak guna a'laqtu alaihi. A'laqtu alaihi, dia kata qala lam yahfaz, innama qala a'laqtu anhu, yang ni tadi a'laqtu anhu lah tadi, riwayat Sufyan itu waqad a'laqtu alaihi, dia tulis dalam kitab kita ni tepi itu anhu, dalam satu nuskha yang lain anhu, waktu lebih tepat. Pasal di sini saya kata, Ali ni kata kepada Sufyan, Ma'mar kata a'laqtu alaihi. Sufyan pun kata dia tak ingat. Sebenarnya Zuhri kata a'laqtu anhu, bukan a'laqtu alaihi, yang ni mutaaddi dengan an, bukan mutaaddi dengan ala. Hafiztuhu min fi Zuhri, saya ingat ni daripada mulut Zuhri sendiri, dia kata, yang ni a'laqtu anhu, bukan a'laqtu alaihi. Sufyan menggambarkan budak yang ditahnik. Bagaimana budak yang ditahnik? Budak baru beranak 4-5 hari tu, 7 hari tu, orang tahnik, bui makanan bubuh apa ni, buat tamar tu, kunyah-kunyah bubuh, buat tamar tu orang buat lagu mana? Dia. Dan Sufyan memasukkan ke dalam hanaknya, yang ni dia mengangkat hanaknya dengan tangan. Dia maksud dia tekan gitu, dia tekan gitu. Walam yaqul, dia tidak kata a'liqu anhu syai'an, a'liqu anhu syai'an, yang ni di sini a'laqa yu'liqu ni bukan dengan makna gantung sesuatu daripadanya supaya dia tidak dapat ambil benda tu. Orang tak kata, bukan dengan makna tu. A'liqu ni, a'liqu ataupun a'laqa anhu ni dengan makna penyek ataupun picik bengkak tonsel itu supaya keluar darah ataupun keluar nanah.
Itu dengan makna tu. Babun, baiklah, satu bab lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit berat, dan kesakitannya itu sudah teruk, dia pun minta dengan isteri-isterinya, minta izin untuk dirawat di rumah saya. Mereka pun izinkan kepadanya. Fa kharaja baina rajulain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar di antara dua orang lelaki. Takhuttu rijlahu fil ard, dalam keadaan kakinya menyapu bumi. Kakinya menyapu bumi, mengguris, yakni menyapu bumi, di antara Abbas dan seorang yang lain. Saya ceritakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun kata, kamu tahu ke siapa seorang lagi itu yang Aisyah tidak sebutkan itu? Saya kata tidak tahu. Dia pun kata, Ibnu Abbas kata, dia ialah Ali, kata Aisyah. Nabi SAW pun selepas masuk ke dalam rumahnya dan sakitnya berat, dia kata, hariqu alayya min sab'i qirab, curahkan air ke atas saya, curahkan 7 gereba air ke atas saya yang belum dibuka mulutnya, yang belum dibuka mulutnya, pengikatnya itu belum dibuka dari mulut gereba itu. La'alli, mudah-mudahan aku dapat memberi wasiat ataupun peringatan kepada orang ramai. Kata Aisyah, kami pun mendudukkannya ke dalam satu besen kepunyaan Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun mula curahkan air ke atasnya dari gereba-gereba itu, sehingga dia mula mengisyaratkan kepada kami bahawa kamu telah pun lakukan yang seperti yang aku suruh. Maknanya selesai, sudah. Kata Aisyah, dia pun keluar kepada orang ramai, fasalla lahum wa khatabahum, dia menjadi imam kepada mereka dan memberi ucapan kepada mereka. Jadi ini dua bab ni dia ada kaitan, sebab tu kita baca kedua sekali, ada kaitan. Apa maksud Imam Bukhari buat mari bab ni, apa maksudnya? Kalau kita tengok dari segi maksud, yang pertama, Imam Bukhari nak cerita ubat ni boleh diguna dengan macam-macam cara. Cara penggunaan ubat itu macam-macam cara, sesuai dengan kemajuan zaman. Zaman tu orang guna ubat laduk dalam bentuk dia gotai-gotai, ada besar ibu jari, bubuh celah mulut, balik kanan ke balik kiri. Itu salah satu cara nak memasukkan ubat ke dalam tubuh. Salah satu cara lagi iaitu sa'ud, dengan sa'ud. Sa'ud itu yang ni masuk ubat melalui hidung, itu pun satu cara juga. Yang ni Imam Bukhari nak cerita boleh apa cara pun untuk merawat pesakit ini, boleh dengan cara huknah ke, masuk melalui siring, kok punggung, boleh juga, ada juga lagu tu. Ini semua digunakan belaka. Asalkan cara yang boleh melegakan pesakit, tak kira lah cara lagu mana pun, itu termasuk dalam perkara yang diharuskan. Ubat lagu mana, ubat debu ke, ubat butir ke, pil ke, kapsul ke, gapo ke, boleh. Itu mengikut perkembangan zaman, tak jadi masalah. Kita nak guna cara mana pun boleh. Maksudnya nak suruh sembuh pesakit. Cuma dari segi cara penggunaan itu, mungkin satu cara daripada cara yang lain itu berbeza. Cara lagu ni lebih cepat pesakit tu berasa lega, cara satu lagi lambat sikit mungkin. Atau mungkin juga cara yang satu lagi tu langsung tidak sesuai untuk dia. Yang ni semua ni kena pandai lah. Cara nak guna ubat tu kena pandai lah, sesuai pesakit ni dengan cara macam mana untuk masuk ke dalam tubuh dia tu. Kalau dia sekarang ni lagi maju cara perubatan sekarang ni, maknanya kalau tak boleh nak telan, tak boleh nak telan dah pesakit, boleh buat masuk melalui tiup, melalui hidung, melalui mulut, masuk pak dalam, masuk pak dalam maidah, terus makanan masuk situ dengan tidak payah pesakit itu kunyah makan, tak boleh dah. Itu pun satu cara. Ke mana-mana pun kita kena usaha lah, kena usaha. Itu satu. Yang kedua, Imam Bukhari nak cerita, kalau pesakit tu orang pandai, dia tu pandai juga perubatannya.
Bukan orang nak berubat saja pandainya, dia tu pandai juga. Kalau dia kata jangan, jangan. Jangan. Ni maknanya kita tak boleh buat mana-mana. Kalau orang tu pandai, dia tak usah cara lagu tu lagi. Kita kena hak dia suruh. Misalnya dia suruh dalam bab berikutnya, dia suruh curahkan air 7 gerebo kat atas dia. Buat lagu tu. Pasal dia pun pandai. Hak ladut dia tidak suruh, bahkan dia larang. Jangan kita ingat orang-orang yang pandai macam ni mudah nak hilang akal. Kalau kita kata dia tak khabar, kalau dia tak say ladut itu, seperti mana orang sakit tak suka kepada ubat. Tidak, dia orang yang waras, orang yang cerdik, bijaksana. Kalau dia tahu cara yang macam tu memang akan menyembuhkan dia, tentu dia akan ambil berapa tak say. Kita jangan kata dia hilang akal kau, dia tak khabar kau. Jangan. Kalau dia tak say, tak usah beri cara lagu tu. Ini bagi orang yang pandai lah. Kita kena ikut juga cara dia tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang sakit tidak benarkan, ini dari segi disiplin, dan etika, orang panggil etika perubatan. Sekarang ni pun orang guna. Kalau pesakit tak say, mana dia tidak benar. Sekarang ni dengan cara tanda tangan daripada pesakit, daripada penjaga dia misalnya, daripada penjaga dia. Kalau tidak tanda tangan, tak boleh nak buat sesuatu. Yang di sini ditunjukkan di sini usah ke benda besar, masalah pembedahan, masalah nak potong, nak apa, masalah setara ni pun kalau tak benar, tak boleh. Dan orang yang buat juga dia patut mendapat hukuman. Dia patut mendapat hukuman dan boleh didakwa, boleh didakwa. Sebab itu Nabi SAW tunjuk di sini, dan dia tak benar buat juga, dia suruh, itu hukuman dia, balasan. Dia suruh bubuh balik. Setiap orang ada terlibat tu, bubuh balik ladu dalam mulut dia. Padahal kita kata nak agak dia lagu tu, nak royak sekurang-kurangnya balas balik setara tu. Kalau kena kira apa dia kita dakwa sama, kita kata lepas tu kena bayar ganti rugi sekian-sekian banyak pun kena, pasal dia tidak benar. Dia tidak benar, jangan dibuat. Kena tanya dulu orang sakit dia pun, kena tanya. Jangan buat mana-mana, jangan buat mana-mana. Ini boleh kita faham daripada sini. Boleh kita faham daripada sini. Orang yang buat barang yang pesakit tidak suka patut dicela, patut dihukum. Dan dia melakukan jenayah terhadap pesakit itu, sehingga patut dibalas. Dengan apa cara? Pesakit berasa nak balas cara tu, padahal dia kira ni. Tapi kalau nak balas dengan cara lain lagi, ganti ruginya besar. Kerana silap cocok, habis jadi hitam tangan misalnya, kita kata habis jadi rosak tangan. Kenapa sampai jadi begitu? Kena buat kajian. Jangan sampai jadi begitu. Dan bagi pihak pesakit, dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Tak boleh buat mudah-mudah. Perawat ataupun doktor tak boleh buat mudah-mudah terhadap orang sakit. Mesti dia kena dapat keizinan dulu, kebenaran dulu. Dan kesalahan yang dilakukan patut menerima hukuman. Sini maksudnya. Bukan saja tu cerita tu nampak macam lucu gitu ya, tidak. Dia nak mengajar etika bagi doktor dan pesakit. Dia ada hak dia. Dia boleh mendapat ganti rugi ataupun boleh menghukum orang yang berbuat begitu terhadap dia. Hadis yang kedua Imam Bukhari nak cerita, iaitu untuk penyakit uzrah, digunakan untuk penyakit uzrah digunakan qust hindi, wa yuladdu min dhatil jam wa yus'atu min al-uzrah. Untuk penyakit uzrah, yang penyakit bengkak tonsel, digunakan dalam bentuk ubat sa'ud. Sa'ud ni ubat sama ada debu, lepas tu diisap, serok dengan hidung, itu sa'ud. Ataupun dibuat dalam bentuk air, cecair, dimasukkan titik dalam hidung, itu dia panggil sa'ud. Jadi untuk uzrah,
qust hindi ataupun ud hindi yang kita sudah bincang dulu dengan panjang lebar dulu. Gapo dia ud hindi ataupun qust hindi itu kita sudah bincang. Dia kata guna dalam bentuk sa'u, bukan dalam bentuk ladu. Untuk apa ni, penyakit zatul jam memang digunakan dalam bentuk ladu. Di sini Nabi SAW nak cerita, nak cerita penyakit dari satu penyakit kepada satu penyakit tu, bahan yang digunakan tidak sama cara dia. Bahan sama, qust hindi juga, tapi untuk penyakit ni dalam bentuk ni lebih sesuai. Untuk penyakit lain dalam bentuk lain pula lebih sesuai. Jadi hak ni kenalah buat kajian dan kena belajarlah cara dia. Ubat ni sesuai dimasukkan ke dalam tubuh melalui cara macam mana, ikutlah. Dia nak cerita cara penggunaan ubat tu tidak sama. Sekarang ni macam-macam lah cara nak masuk dalam tubuh tu, dalam bentuk kapsul lah, tablet lah, macam-macam, injection lah, cocok, macam-macam cara. Dia nak cerita sini cara tu tidak sama, walaupun ubat sama. Kalau ubat sama boleh jadi ramuan dia pun tidak sama. Untuk penyakit ni kena tambah ke lain pula sekali dengan ubat asas itu, yang ni qust hindi itu ataupun ud hindi. Adapun ubat ni boleh digunakan dia secara tunggal, secara ubat tunggal, dalam bentuk ubat tunggal, guna dia saja, tidak campur dengan hak lain. Hak ni kena orang yang ahli lah, orang yang mahir, orang yang mahir. Itu maknanya hak lain-lain tu kita sudah jumpa dah dulu. Kebiasaan orang Arabnya kalau dia ni anak-anak jadi bekak tonsil tu, kalau sudah lama bekak sampai menanah, dia pecek, dia holah tangan pecek tu jadi pecah tu sakit lah, budak tu jerit, demam pula ke itu pula. Lepas tu keluar darah. Nyaya cara lagu tu. Ini menunjukkan Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita cara merawat ni, kita pilih cara yang paling ringan, paling pesakit tu tidak berasa sakit. Dulu sudah royak dah juga, terutama kanak-kanak, sial ke dia lah. Cuba cari cara yang paling sesuai dengan dia. Sebab itulah sekarang ni kalau dulu ubat-ubat homopati saja, manis-manis ni, globule dia tu, ubat bulat-bulat dia tu, manis, budak-budak suka tu, budak-budak suka. Tapi sekarang ni ubat-ubat alopati ni pun dia maniskan juga ubat budak-budak ni. Sirap dia tu, ubat air dia tu manis, budak-budak suka. Kalau zaman hari tu tak makan lah ubat budak, pahit, kena cekoh mulut tu. Sekarang ni dia cuba cari jalan yang sesuai. Itulah yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pesakit. Jangan menyakitkan dia, menyeksa dia. Nabi SAW berkata, kenapa kamu seksakan anak-anak kamu dengan cara pecik tonsil dia tu? Jangan buat lagu tu. Ni bab ni tak ada tajuk, bab tanpa tajuk. Kebanyakan ulama bila sampai begini dia kata bab ni serupa dengan bab sebelum ni. Bab ni kal fasli lima qablahu. Bab ni seperti fasal bagi bab sebelumnya. Jadi bab laduk lah. Sedangkan dalam bab ni tak ada sebut laduk-laduk ke apa pun, tak ada. Ada tajuk saja. Apa maksud? Sebahagian ulama mengatakan seperti tadilah, seperti fasal bagi bab sebelumnya. Sebahagian ulama kata tak, ini Imam Bukhari nak uji pelajar dia, wajar kitab dia. Kalau lagu ni sesuai ke apa dia tajuk ni? Sesuai ke apa dia tajuk? Sesuai ke apa dia tajuk? Misalnya kita kata babut tadawi bil ma'. Babut tadawi bil ma'. Ini bab berubat dengan air, misalnya. Berubat dengan air. Sesuai kat ni. Berubat dengan air. Satu. Ada pula ulama mengatakan bab ini Imam Bukhari buat mari did, lawan kepada bab sebelumnya, supaya lebih nyata lagi maksud bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya menyatakan Nabi larang, jangan buat lagu ni, jangan bubuh laduk dalam mulut aku. Dalam bab ni, hak tak ada tajuk ni, dia suruh curahkan 7 gereba air ke atas dia. Yang mana gereba tu belum airnya diguna lagi, mana belum buka pengikat dia. Ni dia suruh. Yang ni hak bab yang pertama dia larang, hak bab yang kedua dia suruh.
Dia suruh. Larang dengan suruh, itu dua perkara yang berbeza. Tentu sekalilah yang disuruh oleh pesakit, terutama pesakit yang arif, yang reti tentang cara berubat ini, patut kita turut. Patut kita turut. Adapun hak dia larang, terutama dia tu pula reti, hak dia tak sih, terutama dia pula reti, janganlah kita buat. Tu kan beza, nampak jelas tu. Hak ni buat apa molek buat? Sebab Nabi suruh. Hak tadi buat apa tak molek buat? Siapa dia hukum? Kerana dia larang. Nyata maksud bab. Kita nak sini ya, hak lain-lain tu jumpa sama dah hadis ni beberapa kali dah jumpa. Kita naknya bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh gereba tu, 7 gereba. Yang ni rupanya pada bilangan-bilangan ni dia ada khasiat juga. Ada khasiat juga. Yang mana orang-orang yang ahli, yang pakar dalam bahagian tu dia tahu. Bilangan-bilangan, angka-angka ni dia tahu. Misalnya doktor kata, kamu makan 3 dos ubat ni sehari. Tak boleh kita mana-mana buat 4 pula. Ataupun dia kata 3 kali sehari. Okay. Kita makan 2 kali atau sekali saja. Lepas tu tak jadi, kita marah ke dia. Tak boleh. Mana dia kena sukatan dia tu sebanyak mana yang dikehendaki, sebanyak itulah yang sepatutnya pesakit itu ambil. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan nak menentukan sebanyak mana ni, ini orang yang ahli lah yang faham, yang tahu. Orang yang ahli. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, di sini Nabi SAW nak isyaratkan kepada macam-macam jenis rawatan. Rawatan. Ni rawatan orang panggil naturopathy ataupun hydropathy. Rawatan dengan ubat. Apa ni? Dengan air ni. Naturopathy, yang ni rawatan berdasarkan bahan-bahan nature, bahan-bahan asal semula jadi, seperti tanah, seperti apa ni, air, seperti angin, seperti cahaya. Orang berubat juga duduk jemur tengah panas tu bukan saja, itu satu bentuk rawatan. Matahari pada ketika pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian untuk penyakit gapo baik. Daripada pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian untuk penyakit gapo baik. Itu kita kena tahu. Itu naturopathy dia panggil. Ada pula jenis-jenis ubat tu dia kena letak dalam botol berwarna sekian-sekian. Warna macam ni, macam ni, macam ni. Dia kena letak di bawah cahaya matahari. Dia akan memberi kesan. Ini semua satu bidang yang lain pula. Nabi SAW nak isyaratkan kepada satu bentuk perubatan lain. Nak ayat ubat-ubat ni banyak macam. Bukan daripada akar kayu saja. Bukan daripada bahan-bahan seperti kust. Tadi daripada batu-batuan seperti ismit, batu celak tu. Sebelum pada ni nak ayat daripada batu ada. Kust itu daripada apa dia? Daripada akar kayu. Macam-macam ubat ni. Di antara yang boleh menjadi ubat lagi ialah air itu sendiri. Cuma cara kita nak guna tu lah kita kena tahu je. Cara kita nak guna. Orang mengaji khusus nak bahagian tu. Bertahun-tahun mengaji. Nak tahu. Ni tanah kau ni sesuai untuk penyakit kau dia. Kalau untuk luka molek tanah ni. Tapi setengah-setengah tanah tu kalau kau bubuh kau mudarat kepada pesakit. Nak guna tanah. Dia kena tahu juga. Orang sampai dulu guna bahan-bahan asli lagu tu, luka cuma tanah. Tapi dia tak boleh sembarang tanah juga. Hak tu yang kena tahu tu. Dia satu aliran perubatan. Satu aliran perubatan yang sangat luas pula dia. Ini isyarat. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni telah tunjuk kepada kita macam-macam cara. Dari segi perubatan, rawatan macam-macam. Cuma dia tidak buatlah sebab dia bukan nak mari kerja tu. Bukan nak jadi doktor, nak kira merawat orang sakit. Kalau nak merawat orang sakit, nak ayat kerja dia hak lebih utama hak lain lagi. Hak lain. Hak ni pakai isyarat-isyarat. Bagi orang-orang umat dia yang bijaksana memadai dah ni. Sebab apa? Pemimpin dia sudah isyarat dah. Hak orang-orang lain duduk bincang, duduk ayat. Dia ayat je. Dia ayat dah. Setengah-setengah perkara tu orang lain tak tahu. Dia baru lepas pada tu baru orang tahu. Dia yang mula-mula je buat. Sebab dia ada kerja lain. Kerja lain tu lebih besar bagi dia. Masanya ringkas. Sekejap. Jadi kalau nak campur belaka tak ada.
Selain daripada itu, benda-benda ni, benda-benda rawatan, perubatan apa ni boleh dikembangkan, boleh dikaji, boleh kita dapat daripada orang kafir sekalipun. Kalau benda tu benda yang tepat, dia akan memberi kesembuhan juga, kerana dia tidak terhenti di atas wahyu, dia tidak terhenti di atas wahyu. Benda ni kita boleh belajar, kita boleh kembangkan dengan cara lagu lain. Tetapi hak dia nak ayat ni, wahyu tu terhenti setakat dia aja, pada dia tak boleh dah orang lain, tak ada dah. Dengan sebab tu dia kena tekan kot. Walau bagaimanapun setengah-setengah yang dia cerita tu adalah berdasarkan wahyu, yang orang lain tak tahu. Misalnya Qustul Hindi tu, dulu orang tidak faham dia tu ubat untuk penyakit lelah. Baru sekarang ni orang tahu, sebelum pada ni orang tak tahu. Baru sekarang ni setelah orang kaji, oh dia bagus untuk ubat lelah. Dulu orang tak tahu, bahkan setengah-setengah ahli perubatan kata dia tak bagus untuk lelah. Tetapi apabila orang kaji pula, tengok dak, memang sangat bagus untuk lelah pun. Qus tu menunjukkan dia cerita tu berdasarkan wahyu. Sebab apa? Orang lain tak ada kata gapo dalam buku-buku perubatan lain, tak ada sebut benda tu, tapi dia ada. Lepas tu babul udhrah ni supaya tadi ya. Babul udhrah ni mana penyakit bengkak tonsil. Supaya tadi juga sebelum pada ni sudah jumpa dah Imam Bukhari nak buat tajuk penyakit-penyakit pula secara berasingan. Penyakit-penyakit ini udhrah, ini dawaul mabtun, ini safar, ini gani demam. Dia nak bubuh tajuk-tajuk yang berasingan. Sebelum pada ni dia secara umum dia berdasarkan apa ni, ubat, berdasarkan bahan tu ubat. Sekarang ni nak berdasarkan penyakit pula. Ni pun Imam Bukhari ni pun pelik juga, pelik cara dia tu kan, fikiran dia tu tinggi, yang orang lain tak nampak. Sebab tu ya ulama-ulama pakar sekarang ni pun tak habis-habis kaji Bukhari. Memang pelik. Dia nak cerita ke dia nak ayatnya buku perubatan ada dua cara, ditulis mengikut dua cara. Satu berdasarkan nama ubat, di bawah ubat tu dia boleh untuk penyakit ke apa, susah. Yang kedua berdasarkan penyakit, penyakit ni ubat dia macam mana. Dia buat bagi kedua. Dulu dia cerita ubat, tajuk tu berdasarkan ubat, lepas tu di bawah ubat tu penyakit, untuk penyakit ke apa. Ni pula berdasarkan penyakit, lepas tu ubat dia ke apa. Boleh juga. Cara lagu tu pun boleh juga disusun dengan cara begitu. Yang ni berdasarkan penyakit, supaya mudah untuk kita nak rujuk, dia hanya bagi panduan isyarat saja, yang ni kepada bentuk penulisan ilmu perubatan. Iaitu ada orang yang berdasarkan ubat dulu, sebut nama ubat, orang panggil materia medica sekarang ni, atau buku farmakopia orang panggil, yang menyebutkan tentang ubat-ubat. Lepas tu bawah dia tu untuk penyakit ni. Setengah-setengah tu berdasarkan penyakit. Penyakit ni ubat ke apa, macam-macam lah cara. Sekarang ni dia mula nak sebut penyakit dulu. Bermula dengan penyakit. Padahal hadis ni sebut dah sebelum pada ni. Hak tu lah ya. Cuma setengah-setengah perkara kita tengoklah, anda nampaklah beza-beza tu. Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, asad mana? Asad Khuzaimah, bukan asad lain. Dan dia ni termasuk salah seorang perempuan yang berhijrah di peringkat awal yang telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni adalah saudara perempuan, adik-beradik kepada Ukasyah. Kita dapat tahu berkenaan dengan Ummu Qais ni siapa. Waktu cerita dia supaya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kenapa kamu picit bengkak tonsel anak kamu ni? Hendaklah kamu gunakan ud hindi, kerana padanya ada 7 penawar. Dia pun sebut di sini dia kata allaqat alaihi. Hak tadi dia kata allaqat alaihi. Ini dari segi perbezaan lafaz saja, maksudnya sama. Bab dawail mabtun, ini bab ubat untuk orang sakit perut. Sakit perut di sini maksudnya sakit cerah perut.
cerek berek. Hal ni pun kita sudah jumpa dah, tak perlu bincang panjang. Riwayat daripada Abi Sa'id, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia kata saudara dia cerah perut. Nabi SAW pun kata, bui minum madu lah pada dia. Dia pun bui. Dia kata, saya bui dah, kau cerah perut. Nabi SAW pun kata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah benar dan perut saudaramu dusta. Perut saudaramu dusta. Allah benar di mana? Allah benar ni duduk mana? Nabi SAW isyarat kepada hak mana? Iaitu isyarat kepada Al-Quran, ayat Quran. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Fihi shifa'un linnas. Jadi daripada lebah tu keluar menisam madu. Padanya ada penawar untuk manusia. Bila Allah SWT kata ada penawar, dia ada penawar. Kok mana-mana pun ada penawar. Wah, tak jadi lagi tu, perut saudaramu tu dusta. Ya kata tak jadi tu, sebenarnya jadi, tak cukup dus lagi, tak cukup sukatan, makan lagi. Lepas tu makan lagi, sembuhlah lepas pada tu. Di sini Nabi SAW, Imam Bukhari nak cerita ni, rawatan ubat ni untuk penyakit-penyakit ni yang paling baiknya kemudian yang menghilangkan semua penyakit. Kadang-kadang orang berubat ni dia tahan, dia sekat. Hak cerah perut tu biar jadi sembelik pula, biar jadi kerah najis itu. Sedangkan apa ni racun-racun di dalam tubuh tu sepatutnya keluar melalui cerek berek itu, sepatutnya keluar habis. Adapun ubat yang Nabi SAW sebutkan ini, iaitu madu ni, dia baik sebab apa? Dia mengeluarkan apa-apa yang patut keluar. Jadi racun-racun yang apa ni ada dalam perut tu keluar habis. Bila keluar dia akan sembuh tu sembuh sengerti. Tapi kalaulah kita makan ubat, jadi kita kata saat ni cerah perut, patut tak cerah perut dah, bahkan jadi semelik pula. Jangan kita ingat bahawa itu satu kesembuhan. Jangan kita ingat bahawa itu baik sebenarnya untuk jangka panjang. Tidak. Cuma mengelirukan kita. Kadang-kadang mengelirukan kita. Kita kata baik, sebenarnya tidak baik. Sakit tu merebak pergi ke lain. Pergi ke lain pula. Keluar dalam bentuk lain pula. Kita kata sakit ke lain pula. Padahal kait dengan hak tu juga. Punca daripada hak tu. Punca daripada hak tu. Jadi Nabi SAW nak ajar di sini cara ubat ni yang paling baik. Bukan ubat yang sekali dua kita makan nampak tak jadi, maka kita nak kata tak jadi selalu. Tak boleh kata lagu tu. Boleh jadi tak cukup sukatan dia. Di sinilah terletak kemahiran seseorang doktor tu, ahli perubatan. Kadang-kadang kita apabila tengok tak jadi, kita takut. Kalau kita nak makan terus selama mana? Payah juga. Sebab itu dia kena orang yang ahli, orang yang telah lama berkecimpung, orang kata, yang kaji dan telah lama berpengalaman dalam merawat dengan ubat-ubat tertentu tu. Baru dia tahu. Kalau lagu ni nampak teruk ni, sebenarnya dia tak apa, biarlah dulu, dia tidak akan memudaratkan, cuma kena sabar sikit. Dia boleh kata gitu kepada kita, sabarlah, tak apa, makan lagi, sehingga akhirnya sembuh. Itu dawail mabtun. Lepas tu babun la safara wa huwa da'un ya'khudhu al-batn. La safara, baru ni kita sudah jumpa dah dalam hadis, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Safar ni banyak makna dia. Imam Bukhari berpendapat bahawa safar ini iaitu sejenis sakit dalam perut. Sakit ni berat. Bila sakit perut, orang ni boleh mati kerananya. Maka timbullah macam-macam tanggapan di dalam masyarakat yang mengatakan ada hatu lah dalam perut, duduk kekeh perut tu. Ada juga yang mengatakan ada cacing dalam perut. Cacing itu bahaya, dia lah duduk kekeh dalam perut, macam-macam. Jadi safar ini banyak makna dia. Cuba kita tengok dalam hasyiah kitab kita ni nombor 17.
Imam Bukhari pilih hak ni. Setengah ulama lain dia kata Safar tu mana bulan Safar tu. Tapi dia pilih hak ni. Sebab kita duduk cerita tentang penyakit. Tentang penyakit. Tetapi kalau orang kata Safar itu, bulan Safar tu, dia ada kaitan juga dengan penyakit. Orang kata penyakit air, tas Safar ke apa tu, penyakit juga tu. Tapi tidak khusus dengan penyakit, banyak lagi perkara-perkara lain. Hak ni Imam Bukhari nak cerita Safar ni dengan makna penyakit. Cuba kita tengok nombor 17, da'un ya'khudhul batn. Ini adalah pilihan Imam Bukhari. Setengah ulama kata Safar ini nasi, innaman nasi uziyadatun fil kufr, dalam Quran tu Safar ni dengan makna nasi. Nasi bukan nasi hak kita makan tu, nasi. Dalam Quran sebut innaman nasi uziyadatun. Nasi ni maknanya menundakan bulan tu. Pokok jahiliah dulu dia bulan haram ni dia tak seperai juga, dia kata membawa bala. Dia nak aman juga, tak akan perai semua sepanjang tahun. Tetapi oleh kerana dia tak selesai lagi, dia tundakan bulan Muharram ni kepada Safar. Bulan Muharram itu bulan haram perang. Jadi oleh kerana dia tak selesai lagi, dia nak buat juga, dia tunda, akhir sekali bulan ni jadi bercelaru. Tak tahu hak mana dah hak asalnya. Ini dari segi kerosakan, dari segi kalender tu jadi rosak. Nabi SAW mari royak, ni hak betul dah, hari ni hari Jumaat, bulan gapo, hari gapo, tentu ni balik kepada asal. Hak ni tepat dah, start daripada situ tepat seperti asal. Kalender kena ikut ni pula, iaitu pada Fathi Makkah. Nabi SAW kata begitu. Lepas tu nasi takhirul Muharram ila Safar. Kata setengah ulama, iaitu ada ular dalam perut yang dia ni lebih kuat jangkitannya daripada penyakit kurak. Kalau kurak dia jenis penyakit, hak ni lebih dahsyat lagi jangkitannya, dia boleh melarat kepada orang lain. Ini kata mereka. Kata setengah ulama, asyum alladhi kanu yatasha'amun bidukhuli Safar, syahri Safar, iaitu sial ataupun nahas yang mereka percaya apabila masuk bulan Safar tu akan banyak ada sial. Baru ni sebahagian yang kita sudah bincang dah ni. Mana dalam masyarakat kita pun ada juga lagu ni, tak saya bangun rumah, tak saya menikah, tak saya gapo. Tak betul itu semua tu berkait dengan bulan tu, tak ada. Kita sudah bincang panjang dah baru ni. Di sini Imam Bukhari nak ayat la safara, tidak ada safar. Maknanya yang tidak boleh diatasi. Tidak ada safar, iaitu penyakit perut yang tidak boleh diatasi. Boleh, kalau penyakit boleh diatasi. Kalau kita kira ni Safar ni dengan makna penyakit, janganlah pula maknanya doktor-doktor ni, puak-puak perawat ni berasa dah orang semua kata penyakit ni kalau kena mati, sehari dua mati, jadi lemah semangat, tak saya nak kaji cari dah sebab-sebab dia oleh penyakit ni. Sebabnya kalau kita kaji sebab dia, kita akan jumpa dia boleh diatasi. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ni yang tidak boleh diatasi. Sama ada penyakit berjangkit, kalau penyakit tidak berjangkit, kalau lagu mana boleh diatasi. Ya kena usaha. Hadis ini menggalakkan kita lebih berusaha, lebih berani. Jangan pula puak-puak doktor tu penakut. Bila orang kata penyakit ni penyakit, maka jangkit kita, dia tak segi berubat. Jadi kau teruklah orang sakit tu, sepatutnya dia kena kaji, kena tahu sebab apa jadi penyakit ini. Kerana virus ke, kerana bakteria ke, kerana apa ke, kaji. Lepas tu bagaimana nak mengatasinya, kena kaji. Mana tidak ada penyakit perut ke, penyakit gapo ke yang tidak boleh diatasi, boleh. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah hak dulu juga, la adwa wala safara wala hamata, hak dulu juga. Seorang Arabi berkata, wahai Rasulullah, apa hal dengan unta saya? Duduk molek-molek, comel seperti kijai di tengah pada pasir. Lepas tu mari unta yang berkurak masuk di antara dia, jadi melaratkan penyakitnya itu, menyebabkan unta-unta saya jadi kurak habis. Ini menunjukkan ada jangkitan itu, kesan dia tu. Nabi SAW berkata, faman a'dal awal, siapakah yang melaratkan penyakit itu
atau menjangkitkan penyakit itu kepada yang pertama. Hak mula-mula hak mari itu dia mari mana? Sebab itulah kena kaji apa dia hak sebenarnya. Hak ketika tidak duduk banyak-banyak ni seorang dia tu dia mari mana tu? Kena kaji lah. Ini adalah bagiannya satu isyarat daripada Nabi SAW bahawa punca-punca di antara sebab-sebab bagi penyakit yang berjangkit ini iaitu satu makhluk-makhluk halus. Makhluk-makhluk halus seperti kuman, virus, gapo tu, mana kita kena kaji. Kita kena kaji baru kita boleh atasi. Dengan cara kita kata ni jangkit dengan ni jangkit dengan ni tidak selesai. Banyak perkara akan timbul, iaitu kecil hati orang hak sakit tu pasal orang lari daripada dia, kecil hati. Lepas tu lemah semangat apabila kita menganggap benda ni tak ada ubat, lemah semangat, tak rasa nak berubat dah, patah semangat. Tapi kalau pesakit itu sendiri kata tidak ada yang memberi kesan, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada penyakit perut, kalau kita terima safah tu dengan mana penyakit perut, tidak ada hama, tidak ada gapo yang memberi kesan. Yang memberi kesan ialah Allah dengan izinnya baru jadi. Bila Allah nak beri kesan, tak gaul dengan gapo-gapo pun jadi juga. Kita kata penyakit beretih, ni beretih mari mana mula ni, kemudian ni jangkit mula-mula tu mari mana? Menunjukkan ada sesuatu yang kita tidak nampak tu dalam bentuk virus ke apa ke kuman ke. Hak tu kita kena kaji tu baru kita boleh atasi dengan cara kita duduk dibawa fahaman khurafat dan tahyul, kata ini hatu gani itu membawa kita kepada syirik pula, nak puja gani pula, membawa kita kepada syirik pula. Tak ada pasal. Hak sebenarnya kita tak jumpa sebab dia tu kalau jumpa boleh selesai. Bab zatul jam, ini bab penyakit zatul jam. Zatul jam ini dalam dalam hasyiah dia sebut ada hak hakiki zatul jam. Sini nombor 3. Ada beberapa dua bentuk dia sebut. Zatul jam hakiki. Zatul jam hak tidak hakiki sah lagi. Jadi hak di sini yang dimaksudkan zatul jam di sini yang bukan hakiki, iaitu penyakit angin dalam dada menyusuk. Hak tu zatul jam. Kalau zatul jam hakiki, sekarang ni orang panggil penyakit pleurisy. Penyakit dada juga. Budak-budak biasa kenanya berat lah tu. Jadi jemel, jadi sakit, jerit semacam. Itu zatul jam. Seperti yang anda sebut dah tadi, iaitu Imam Bukhari buat dalam bentuk tajuk dia ni dalam bentuk penyakit-penyakit, nama-nama penyakit. Lepas tu di bawah penyakit tu, nama penyakit tu dia royak penawar dia, ubat dia. Dan ubat ini tidak terhenti setakat ini saja. Kalau kita ada ubat lain, tak ada ubat ni pun tak apa, boleh guna. Tujuannya nak menyembuhkan pesakit tu jelah. Tadi juga sebab tu. Lepas tu riwayat daripada Arim, katanya Hammad menceritakan kepada kami, kata qala quri'a ala Ayyub min kutubi Abi Qilabah, dibacakan kepada Ayyub dari kitab-kitab Abi Qilabah, di antaranya yang Abu Qilabah meriwayatkannya, haddatsa bihi, wa minhu ma quri'a alaihi, di antaranya yang dibaca di hadapannya, yang di hadapan Abu Qilabah, dan ini ada dalam kitab itu daripada Anas. Yani Ayyub meriwayatkan daripada Abi Qilabah, Abi Qilabah meriwayatkan daripada Anas, lepas tu seterusnya. Ni kena perhati molek sikit. Yani Hammad menceritakan, dia kata Ayyub ni dibaca hadis-hadis Abi Qilabah ni daripada kitab Abi Qilabah. Maknanya mereka saling kitab Abi Qilabah, ataupun kitab Abi Qilabah tu maknanya dia pegang hak nasabahnya saling daripada kitab Abi Qilabah. Lepas tu masing-masing ada kitab depan. Dia cerita di sini, Hammad kata di antara hak ada dalam kitab tu hak Abu Qilabah haddatsa bihi, yakni dia baca
Abu Qilabah tu tok guru, dia baca hadis tu, dia baca dalam kitab dia. Jadi anak murid dia Ayub dengar. Kita panggil hadatsana tu lagu tu lah. Di antaranya pula ada yang dibaca di hadapan dia. Sebab ada Ayub baca ke ataupun orang lain, anak murid lain baca, tok guru dia, yang ni Abu Qilabah tu dengar. Itu maqri alaih. Dalam kitab-kitab hadis dia panggil akhbarana. Ni ada dalam kitab. Bukan maknanya Ayub ni ambil daripada kitab Abu Qilabah. Abu Qilabah tidak ada ijazah kepada dia, tidak meriwayatkan kepada dia. Tak. Dia nak ayatnya hak ni hak Ayub ambil daripada Abu Qilabah. Hak dia ambil ni sama ada Abu Qilabah baca, tok guru jadi baca, ataupun dibaca di hadapan Abu Qilabah. Semua ni ada dalam buku khusus. Sebab hak lain tu tidak semesti semua daripada tok guru tu ada buku. Dia pakai berdasarkan ingatan dia saja. Hak tok guru rakyat hadis-hadis begini-begini ni. Tetapi hak ni ada dalam buku. Itu nak rakyat bezanya daripada hak lain, ada dalam buku. Riwayat daripada Anas bahawa Abu Talhah dan sekian-sekian ni dia kata dua orang ni telah telah menggunakan kai terhadap saya. Jadi untuk penyakit zatul jam yang dialami oleh saya, mereka gunakan kai. Kai itu selaran dengan besi panah. Ini pun satu bentuk rawatan juga untuk penyakit zatul jam. Imam Bukhari nak cerita satu penyakit ni tidak dirawat dengan satu cara saja, macam-macam cara. Jadi kalau selaran dengan besi panah ni, zaman dulu guna besi panah, zaman sekarang ni guna kuasa elektrik, laser, macam-macam. Ataupun guna kuasa bateri ke apa ke, ikutlah, boleh lah, asalkan sembuh penyakit. Hak tu hak nak macam-macam cara, tak mesti satu cara. Hak tadi dia kata gunakan qus, hak ni gunakan kai. Cuma kai ni parutlah sikit, sakitlah sikit. Tetapi penggunaan sekarang ni, penggunaan kuasa elektrik, kuasa api ke apa ni, tidaklah semuanya menyakitkan. Bahkan kalau kita nak peluahkan penggunaan dengan kai ni isyarat kepada penggunaan dengan api ataupun bahan panas, maka banyak boleh katakan lah ni orang guna kuasa elektrik belaka. Guna kuasa elektrik belaka, nak cabut gigi ke, nak gapo ke, nak cuci gigi pun semua guna elektrik belaka. Kalau kita nak peluah lagi, kalau kita tidak nak peluah, iaitu selaran dengan api, termasuk hak laser gitulah, termasuk laser. Dia tembak dengan laser batu karai misalnya, jadi pecah. Itu pun salah satu cara. Kalau boleh rawat dengan cara lain tu. Cuma kalau ada cara lain yang lebih baik, yang lebih tidak menyakitkan, ya boleh diguna. Habis itu bab harqil hasir liyusadda bihi dam. Hak ni kita sudah jumpa dah juga dulu. Imam Bukhari nak cerita harqil hasir liyusadda bihi dam. Kalau luka ni banyak ubat dia. Ubat dia banyak. Ubat ni bukan semua kita boleh dapat di farmasi. Dalam keadaan aman boleh lah farmasi. Kalau perang kucak kacih huru-hara habis, duduk dalam hutan, nak lagu mana pada ketika tu, dia ubat ni macam-macam cara, kita kena tahu banyak cara. Hak mudah apa dia kalau ubat luka, di sini kalau ubat luka paling tak ada iaitu abu. Sebab itu Imam Tirmizi dalam sunan dia buat tajuk at-tadawi bir ramad sini, iaitu berubat dengan abu tu khasiat besar, dia boleh menghentikan darah yang keluar. Jadi tidak nanti kata ubat ni kena ubat ubat lomo, ubat pes, kita kata molek-molek berjenama daripada luar negeri yang diimport. Tak mesti. Terutama dalam keadaan darurat begitu, boleh digunakan apa saja. Di antaranya ialah dengan abu ke dia sini, abu yang dibakar tikar, lepas tu ambil abu tu comel. Nabi SAW berhenti darah dia, hak tidak berhenti sebelum tu, tak berhenti sebelum tu, lepas tu berhenti. Babun al-humma min fayh jahannam. Nampak tak ada kena sekat tu dulu.
Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.